Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semuanya okey lah. Okey, kita teruskan dengan 2.3, kita nitrogen. Okey, kita nitrogen ni ialah kita semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen. Okey, kita unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan. Tumbuhan dengan haiwan. Seterusnya atmosfera. Atmosfera kat udara lah. Tanah dan juga air. Kira-kira 78% udara terdiri daripada gas nitrogen. Jadi kat udara tu 78% adalah gas nitrogen. Jadi selebihnya berapa? 22%. Benda lain lah. 78 tu nitrogen. Banyak tu. Okey. Tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Tumbuhan dia tak dapat direct, dia kena melalui proses. Apakah nama proses itu? Kita nitrogen ni lah. Yes. Kita nitrogen. Okey, kalau dekat sini kau boleh tengok lah. Okey. Nitrogen tu akan fixing bakteria, dia akan baiki bakteria. Okey. Ammonification, assimilation. Okey. Okey, kita tengok kat sini Dekat udara tadi dia cakap ada 78% nitrogen. Jadi akan diambil, akan diproses oleh haiwan, tumbuhan, kan? Okey, melalui proses kita nitrogen ni. Okey, ada beberapa tindak balas sini. Tindak balas pendinitritan. Tu bakteria pendinitritan. Manakala haiwan ni lama-lama dia akan jadi bangkai, tumbuhan pun mati. Dia akan berlaku tindak balas penguraian. Okey, kat situ. Jadi sebatian amonium. Berlaku lagi tindak balas penitritan. Last sekali dia jadi ion nitrit. Berlaku lagi tindak balas penitritan. Last sekali dia jadi ion nitrat. Last. So daripada ion nitrat, tumbuhan akan serap balik masuk kepada akar dia. Okey, diserapkan tumbuhan, akar dia serap nutrien dalam tanah. Okey. So yang mati tadi, akar ni dia ada tindak balas nitrogen ke situ. Diturun juga proses ion nitrat tadi. Okey. Okey, kita nitrogen. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Okey. Tumbuhan dia hanya dapat serap dalam bentuk ion nitrat melalui tanah. Dalam akar tu lah. Akar yang serap. Okey, akar yang buat kerja ni. Ada dua proses dalam kita nitrogen, iaitu proses penambahan ion nitrat dan penyingkiran. Dia tambah, hasil dia singkir. Okey, terima, buang. Alright. Kita tengok penambahan. Penambahan, macam mana dia berlaku penambahan tu? Tindakan kilat dan juga letusan gunung berapi. Salah satu contoh yang pertama, proses pengikatan nitrogen dan juga proses penitritan. Okey, manakala penyingkiran pula melalui proses penyerapan ion nitrat. Ni dia nak singkir lah. Proses pendinitritan. Okey, beza. Yang ni pendinitritan, yang ni penitritan lain. Dan last sekali proses melarut resap nitrat, nitrate leaching. Okey, inilah dia proses dalam kita nitrogen. Okey, kita tengok penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Yang dikatakan tadi, tindakan kilat dan juga letusan gunung berapi itu apabila kilat berlaku, berlaku proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, kilat di yang keluar tu, dia akan berlaku proses penambahan ion nitrat kat situ. Proses pengikatan nitrogen juga berlaku, proses penitritan. Okey. Tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Bila terjadi kilat dengan letusan gunung berapi ni, tenaga haba yang terbebaskan panas benda tu pada suhu yang tinggi. Benda tu suhu tinggi, dia akan mengoksidakan nitrogen.
dalam udara. Kan, dalam udara dia ada 78% kan. Dan dia membentuk gas nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida. Bila hujan turun, gas nitrogen dioksida tadi akan melarut dalam air hujan dan membentuk asid nitrik. Lalu dia pun turun ke bumi. Turunlah ke bumi. Okay. Bila turun ke bumi, asid nitrik ini akan meresap ke dalam tanah. Dia masuk dalam tanah dan bertindak balas pula dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Last sekali dia akan jadilah ion nitrat dalam tanah. Tu akan bertambah. Tambah-tambah lah. Okey, seterusnya kita tengok proses pengikatan nitrogen. Okey, kat sebelah ni ada gambar apa? Akar. Akar, roots. Masalah dia panggil roots. Roots, akar. Okey, dalam akar ni ada bakteria pengikat nitrogen dalam tanah. Dalam tanah ada tu, bakteria tu. Air yang bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang. Jadi ini adalah akar pokok kekacang. Dia tukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Okay, hasil tindakan tu, bakteria pengikat nitrogen akan menambah ion nitrat ke dalam tanah. Jadi melalui proses pengikatan nitrogen ni, dia akan tambah ion nitrat ke dalam tanah. Okey, seterusnya proses penitritan. Apabila haiwan tumbuhan mati, bakteria pengurai. Okey, bakteria pengurai dia akan tukar protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian amonium. Okey, amonium melalui proses penguraian. Kemudian bakteria penitritan dia tukar pula sebatian amonium kepada ion nitrit. Seterusnya last sekali jadi ion nitrat. Last sekali ion nitrat. Okay, hasil tindak balas bakteria penitritan ni terhadap sebatian amonium tadi, dia akan menambahkan ion nitrat. Okay. Tujuan dia nak buat ion nitrat di akhir sekali proses tu. Ion nitrat. Okay. Okay, proses penyingkiran ion nitrat dalam tanah. Kemudian kita nak singkir pula. Dia nak singkir ion nitrat ni daripada tanah. Dia melalui proses penyerapan ion nitrat dalam tanah, proses pendinitritan, proses melarut resak nitrat. Okey, kita akan tengok lebih lanjut. Kita tengok dulu proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Okey, tumbuhan dia serap ion nitrat. Okey, tumbuhan serap ion nitrat dalam tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Okey, jadi tumbuhan perlukan ion nitrat tu. Jadi ion ni diguna untuk bentuk protein tumbuhan. Okey. Bila haiwan makan tumbuhan, okay, contoh lembu kat sebelah ni kan, protein tumbuhan dipindah kepada haiwan untuk membentuk protein haiwan pula. Macam itulah kitaran dia kan. Nama pun kitar nitrogen. Proses yang berulang-ulang. Okey, proses pendinitritan. Okey, terdapat juga bakteria pendinitritan dalam tanah. Dalam tanah tu ada bakteria pendinitritan. Kerja dia untuk tukar ion nitrat tadi dalam tanah tu kepada gas nitrogen. Gas nitrogen. Dan kemudiannya akan keluar daripada tanah dan kembali ke udara semula. Dari udara masuk ke tanah, kembali ke udara. Macam itulah proses kitar nitrogen ya. Proses ini dikenali sebagai proses pendinitritan. Okey, proses melarut resak nitrat. Proses melarut resak nitrat ni ialah proses mula jadi, natural process. Okey. Melalui proses ni ion nitrat dalam tanah melarut. Dalam tanah tu ada ion nitrat, dia melarut dalam air. Kemudian mengalir ke sungai atau kawasan yang berair lah. Dalam tanah tu kan, dalam tanah ada air sebenarnya. Proses ini juga menyingkirkan ion nitrat daripada tanah secara semula jadi. Okey, jom kita tengok kepentingan kitar nitrogen. Kepentingan dia yang pertama untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Berapa persen tadi? 78%. Okay. Kepentingan kedua untuk mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Bila tanah subur, banyaklah tanaman dapat dihasilkan. Yang ketiga, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Okay. Haiwan makan tumbuhan, so lepas tu dia pergi ke
tumbuhan terbalik. Dia kita, dia pusing. Last sekali dia mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okay, banyak benda hijau kan, go green. Okay, kita tengok mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara macam mana. Kita nitrogen dia membantu untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera, dalam ruang udara kita, atmosfera kita ni. Macam mana nak kekalkan? Dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat. Okay. Bila ambil tu kita kembalikan balik melalui proses penguraian ion nitrat. Dia ambil, guna, bagi balik. Oleh itu kepekatan gas nitrogen dikekalkan 78% dalam atmosfera. Sebab apa nak kena kekal? Untuk memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi. Sebab semua benda ni saling bergantung, pokok, haiwan, tanah ni semua ni. Kitar nitrogen. Okey. Macam itulah kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Okey, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Nitrogen sangat penting sebab dia merupakan makronutrien yang penting untuk pertumbuhan-tumbuhan yang diperoleh oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat. Okay, yang diserap ke dalam tumbuhan daripada tanah. Okay, penyingkiran ion nitrat daripada tanah ni akan mengurangkan kesuburan tanah. Okay, masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman. Sebab tu kena gilir lah, jangan duk tanam pada sama lah. Dan penggunaan baja. Okay, sebab tu kita pakai baja untuk menambah semula kandungan ion nitrat. Hasilnya, pertumbuhan-tumbuhan menjadi lebih sihat, lebih elok, lebih baik. Okay. Produktiviti hasil tanaman dapat ditingkatkan dan pendapatan para petani akan bertambah. Ya. Musim-musim PKP ni kan, jom kita bertani. Nitrogen merupakan komponen yang penting dalam pembentukan protein. Okay. Protein digunakan untuk membina sel baharu dan membaiki sel yang rosak. Okay, protein ingat. Bekalan protein yang berterusan adalah penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis hidupan. Okay, tumbuhan dia guna nitrogen dalam ion nitrat yang diserap untuk membentuk protein tumbuhan. Okay, haiwan pula dia peroleh unsur nitrogen daripada tumbuhan ataupun haiwan melalui pemakanan. Okay, haiwan kan dia suka makan. Dia kena makan untuk hidup. Okay, macam mana kita nak mengurangkan pencemaran alam sekitar? Proses peruputan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan juga haiwan akan membentuk sebatian amonium. Yang seterusnya, ion nitrat akan melalui tindakan bakteria dan kulat. Okey, proses dalam kitar nitrogen ni seperti penitritan akan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos. Okey, jadi sama-samalah kita menjaga alam sekitar kita. Okey, untuk meneruskan proses kitar nitrogen, pastikan nitrogen dalam udara kita sentiasa maintain 78%. Okey. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.